Alright, Alhamdulillah kita dah bersiaran dari studio. Zaidah Ibrahim Food Studio. Apa khabar Kak Zaidah? Alhamdulillah baik. Sihat Alhamdulillah. How are you? Alhamdulillah. Apa khabar semua? Okey, sorry kita lambat. 20 minit kita lambat ya. Tapi tak apa, hari ni best. Diorang Okay. excited. Yes. Sebab dia dah lama tau sebenarnya tak buat resepi ni. Jadi bila Yes. resepi ni menjadi, excited Kak Zaidah. Itulah kan. Sebab lama sangat, dah bertahun. I think more than 20 years, Lebih lah. 30 years. Lebih. Yes. Lebih. Saya dah Alhamdulillah. lama sangat tak mengajar ni. Ya. Biasalah, even though it's our own recipe, of course kita nak tengok dia punya result, dia punya outcome, dan bahan-bahan yang kita gunakan bukan bahan yang sama seperti dulu. Jadi bahan dia bahan lain. So jadi nampak tak di situ. Jadi jika kita masak di dapur, you all kena pandai-pandai, you all kena main dengan Yes, kena ini yang itu yang mahalnya, datangnya kita punya experience. Yes. Pengalaman kita. Betul. Pengalaman tak boleh beli ya. Betul. Ini daripada kita punya hasil sendiri, yang itu yang kita dapat nanti hasilnya bukan sekarang, akan datang. Betul. Ya, itulah experience. Yeah, thank you so much Kak Zaidah. Yes. Alright, Kak Zaidah dah ramai. Yes, So jom Alhamdulillah. masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Assalamualaikum pada semua dan waalaikumsalam ya pada yang memberi salam terlebih dahulu. Apa khabar semua? Okey, minta love, like, share dan komen seperti biasa. Alright, tengah hari ni Kak Zaidah nak ajar buat pau. Itu yang lambat sikit ya. Kak Zaidah nak ajar buat pau menggunakan inti rendang ya. Kita akan buat pau rendang ayam. Basic pau, tetapi perempuan bolehlah tukar kalau nak tukar inti apa-apa. Cuma hari ni Kak Zaidah nak tunjuk buat pau rendang ayam. Selalu orang makan pau kari ayam ya. Rendang jaranglah orang buat ya. So hari ni Kak Zaidah nak buat pau rendang ayam. Okey, bahan-bahan untuk buat paunya. Ini resipi lama ya perempuan. Kita masih menggunakan timbangan ounce lagi. Ya. So kalau perempuan risau macam mana nak tukar ounce, nak macam mana Kak Zaidah, ramai yang bertanya saya, macam mana Kak Zaidah kalau saya tak ada ounce, macam mana saya tak pandai nak buat ounce, saya tak pandai, saya tak tahu nak timbangan ounce. Ada yang tanya apa tahu? Apa itu ounce? Itu maksudnya memang dia tak pernah crossover ataupun dia tak pernah terjumpa resepi yang menggunakan ounce ya. Okey. Resepi dulu-dulu memang kita guna ounce ya. Okey, perempuan cuma cari timbangan macam ni. Timbangan digital, dia ada dekat sini untuk kita tekan. Dia ada unit. Yang ini guna unit, ada setengah tu mode ya. Tekan unit ni, nanti dia akan pergi ke ounce ke, pergi ke gram ke yang perempuan nak ya. Hari ni kita nak pakai ounce, jadi perempuan kena tekan unit ni hingga jumpa ounce ada tertera ounce nanti. Lepas tu bolehlah timbang ya. Okey, dah senang, tak ada masalah. Okey, bolehlah salin resepinya ya untuk paunya. 18 ounce tepung, Kak Zara guna tepung Hong Kong. Tepung Hong Kong ya. Tepung Hong Kong ni kalau ini dulu-dulu lah, resepi dulu-dulu memang pau kita pakai tepung Hong Kong. Tapi sekarang ni dah ada tepung pau. Jadi perempuan terpulang nak pakai tepung pau boleh, tepung Hong Kong boleh. Tepung ni agak mahal, RM8 lebih sekilo. Ya. Kak Zaidah guna tepung Hong Kong ni lagi sebanyak 18 ounce tepung Hong Kong. Kalau resepi original dia, Kak Zaidah dulu guna fresh yeast ataupun yeast basah. Tapi sekarang yeast basah tak ada, saya dah tukar kepada yeast instant dry yeast. Saya pakai 1 paket Moripan. Ya, lebih kurang 11 gram ya. 1 paket. Jadi perempuan beli yang Moripan 11 gram yang 1 paket itulah ya. Kemudian kita guna 4 sudu makan gula caster ataupun gula pasar halus pun boleh ya. 4 sudu makan. 10 ounce air suam. Kita guna juga 2 sudu makan Crisco ataupun shortening. 1 sudu teh air abu. Ni air abu, abu cang ya. Ni air abu. Ni boleh dapat di bakery ya. 1 sudu teh air abu ataupun alkaline water. Ya. Kemudian 1 sudu teh garam dan 1 sudu teh double acting baking powder. Ni. Baking powder yang double acting. Dia double power dia. Ya.
Kalau perempuan nak guna 2 baking powder biasa, kalau 2 dia akan jadi pedas. Pedas tahu tak pedas? Pedas is like a little bit macam pahit tapi you tak rasa kat lidah, you rasa di kongkong you. That is pedas. Ya, so bermakna you kena cari double acting. So you pakai hanya 1 teaspoon. Alright. Okey, Kak Zada ulang lagi sekali bahan-bahan untuk paunya. 18 ounce tepung Hong Kong, 1 paket Moripan, 4 sudu makan Crisco ataupun shortening. Salah. Saya ulang lagi sekali. 18 ounce tepung Hong Kong. Ya Allah, mata tak nampak. 1 paket Moripan. 4 sudu makan gula pasir, ya, gula pasir halus ataupun gula caster. 10 ounce air suam. 2 sudu makan Crisco ataupun shortening. 1 sudu teh air abu. 1 sudu teh garam dan 1 sudu teh double acting baking powder. Okey, bahan untuk nak buat intinya, Kak Zada guna lebih kurang 300 gram isi ayam dipotong kecil-kecil. Ya. Kemudian sedikit lebih kurang 100 gram mixed vegetable, mixed veggie. Saya guna juga lebih kurang 3 biji kentang. Perempuan potong dadu kecil dan direbus hingga empuk. Okey. Dan Kak Zaida guna paste rendang tok. Paste rendang padang. Ya, Kak Zaida guna paste rendang padang Kak Zaida. Jadi senang, tak payah nak fikir nak blend bawang, blend lada semua ya. Dia dah ada siap paste ni. Nanti saya tunjuk macam mana cara nak buat intinya ya. Inti rendang untuk pau. Okey, pertama sekali perempuan perlu buat, masukkan tepung yang berapa tadi? 18 ounce tepung Hong Kong, tepung Hong Kong ya. Okey. Okey. Ini perempuan kena pakai mixer lah. Kalau nak pakai tangan pun boleh, tapi jenuh juga nak menguli dia ya. Okey, ini yeast yang 1 paket tadi. Moripan yang 1 paket. Okey, kita masukkan gula pasir yang 4 sudu makan. Dan kita bancuh bersama dengan air suam sebanyak 10 ounce. Okey, kita bancuh dia hingga dia rata. Kalau perempuan guna, kalau dulu-dulu ya, kita guna fresh yeast, kita perlu tunggu dalam 10 hingga 15 minit untuk yeast tu blend dengan air suam dan air gula ya. Tetapi sekarang kita guna instant dry yeast, jadi kita tak perlu tunggu lama. Okey, ni kita biarkan dulu. Kemudian kita perlu masukkan 1 sudu teh garam, masukkan pula 1 sudu teh double acting baking powder. Okey, kemudian kita bolehlah tuangkan bancuhan yang kita dah bancuh ni tadi. Ya. Okey. Guna mixer dengan low speed dulu. Masukkan air abu sebanyak 1 sudu teh.
Kemudian masukkan Crisco ataupun shortening. Okey, perlu pukul 10 hingga 15 minit. Terpulang kepada mixer puan-puan. Okey, Bel. Sementara tu bolehlah kita buat intinya ya. Untuk you all yang baru tune in, untuk you all yang ramai yang tengok yang baru tune in ya. Okey, so jadi menu untuk hari ni adalah menu pau. Pau rendang ayam. Okey, special untuk you all, okey. Kak Siti Haza jom buat. Siapa tu? Inspirasi dekorasi kan. Buatlah untuk kat rumah, okey. Selalu kita beli. Kali ni kita masak sendiri dekat rumah, okey. Tepung tu lah guna tepung pau atau tepung gandum boleh tak, Kak? Tepung pau boleh, tepung gandum boleh juga, tapi dia jadi berat ya. Kalau tepung gandum dia jadi berat. Padat lah Dia jadi berat sikit and then dia tak boleh halus sangat ya. Jadilah, bukan tak jadi, tetapi dia agak berat sikit. Dan the colour pun akan jadi macam kuning sikit ya. Kalau tepung pau mungkin dia putih sikit. Hong Kong pun kuning sikit, tapi yang sebenarnya kalau Hong Kong dulu dia putih. Ya. Okey, ini kita pukul selama lebih kurang medium speed ya. Lebih kurang 10 hingga 15 minit. Okey, ada yang beritahu Kak Zada kat sini, tak payah letak mix fruit pun, mix veggie pun tak apa. Ya, sebab dia kata kadang-kadang mungkin kalau letak mix veggie dia tak tahan. Ya. Dia mungkin cepat basilah. Ya, okey. Kak Zada buka. Ni, nampak? Ya. This is rendang paste by Kak Zaida. Ya, rendang paste rendang Padang ya. Okey, kita akan masukkan lebih kurang 3 sudu makan cukup. Okey. Alright, panaskan kuali. Tak perlu tumis ya perempuan, kita tak perlu tumis langsung. Terus saja masuk ayamnya. Okey, ni ayamnya yang saya dah potong kecil-kecil dan saya dah rebus. Kita perlu rebus dulu ya. Masukkan ayam. Betapa senang mudahnya menggunakan paste kita ya. Kemudian kita masukkan kentang. Sejaknya bau senang. dia. Senang pun senang ya. Tak payah kita nak nak tumis-tumis, tak payah ya. Terus masuk aja. Pasal paste-nya kita dah masak terlebih dahulu. Okey. Senang Kak Zaida? Senang. Tak payah kita nak risau. Paste ni memang kita dah masak betul-betul ya. Kita dah masak hingga dia kering ya. So now perempuan tengok juga ikut selera masing-masing. You nak letak banyak mana paste-nya. Kak Zara tambah lagi sikit sebab dia nampak macam kering sikit ya. Kita masak aja hingga dia sebati. Ayam ni kita dah rebus dulu. Okey, Kak Zara guna sekarang ialah paste rendang Padang Kak Zaida ya. Alright. Nampak tu? Senang kan? Sangat senang. Sangat senang. Bau dia pun sangat mengancam ya. Lepas tu perempuan rasalah sikit. Perlu nak tambah garam ke tidak? Sedap dah ya. Right.
Ada yang dah bertanya mana nak dapatkan paste rendang padang Kak Zaida. Okey, saya dah pinkan di bawah informasi untuk mana you all nak dapatkan produk Kak Zaida ni. Boleh klik sahaja pautan yang diberikan di bawah. Di situ, okey. Dan boleh terus buat tempahan you all dengan cepat-cepat. Yes. Okey. Ada yang bertanya Kak Zaida, let's say kita tak ada paste ni, nak gantikan dengan apa? You kena masaklah sendiri. Masaklah sama ada you nak masak rendang ataupun you nak masak kari pun boleh, ataupun you nak buat pau manis, pau kaya ke apa. Ikut selera. Ya, Kak Zaida nak tunjuk buat rendang. Which is kalau you nak buat sambal ataupun inti rendang akan makan masa lama ya. You nak sediakan macam-macam bawang lah, halia, kunyit, lengkuas just to get smell of the rendang. So now kita guna paste kan sangat-sangat mudah. Paste-nya hanya masukkan aja. Kentang kita dah siap rebus, ayam kita dah siap rebus. Kita hanya masak hingga resepinya, hingga intinya kering. Macam tu je. Sudah siap lah, jadilah rendang. Ya, inti rendang padang. Okey. Kalau perempuan nak masak rendang tu macam renyah jugalah ya. Okey, nampak Dah nak siap dah kita punya inti. Senang ya Kak Zaida? Senang. Ini sangat-sangat senang. Kalau you nak buat macam you terasa nak makan pau rebuskan ayam dulu awal-awal. Nak makan pau pedas ya. Asyik-asyik paunya rasa kari. Kalau kita beli kebanyakan pau yang pedas ialah pau kari ya. Ataupun pau ayam kari. Yang ini rendang. Macam special dengar rendang. Aduh, bunyi ni so wrong. Mona Hodri kata siapa malas masak boleh order lah. Ni kita punya the reason Kak Zaida keluarkan produk yang untuk senangkan kehidupan kita di dapur adalah untuk siapa-siapa yang sibuk. Macam saya sendiri, saya bekerja, saya sibuk nak masak dan sangat perlukan ya paste-paste macam ni kalau yang last minute. Dan juga sekarang ni dengan keadaan pandemik ni around the world, so kita nak keluar pun risau ya. Jadi bila kita ni yang ini kita boleh post terus ke rumah you all. Jadi what more do you ask? Kan? Dah siap apa lagi yang kita nak? Paling kita dah ringkas. selesaikan masalah you all di dapur ya. Okey, dah siap dah. There you go. Nampak? Kak Zaida pun dah rebus ayamnya dan ditos kering ya. Dah kering dah. Ya. So senang. Intinya tak boleh berminyak-minyak ya sebab nanti takut bocor pula kan paunya. Yes. So selalu betul lah selalu inti kari. Selalu inti kari ya. Inti rendang memang jaranglah kita jumpa sebab yalah agak rumit nak buat bumbu kari, bumbu rendang tu. Macam ni kan senang. Alhamdulillah. Ya. Thank you so much Kak Zaida. Ini dia ya produk Kak Zaida yang terbaru untuk you all. Paste rendang padang. Senang sangat. Okey, jika hari yang you all ada bahan semua cukup untuk you all masak, by all means go ahead and cook. Ya. Ada datang hari yang kita tak sempat nak masak tapi kita tak ada makanan untuk nak dihidangkan. This is when paste lauk Kak Zaida come in handy. Alright. Dia akan bantu kita banyak di dapur ya. Thank you so much Kak Zaida. Ya, most welcome. Memang kita sekarang ni tengah berusaha ya untuk nak bagi perempuan paling mudah. Okey. Pau kita dah siap pukul. Baik. Ya. Ni rupa adonannya. Nampak tu? Alright. Alright Kak Zaida, ada yang bertanya kalau nak apa yang boleh digantikan dengan air alkali tu?
Tak payah letak pun tak apalah. Kalau dah tak ada ya. Tak ada tak payah ya, tak payah letak. Tapi kalau perempuan pergi ke bakery, just boleh pergi beli di bakery. Biasa bakery ada jual ya. Cantik bancuannya Kak Zaida. Cantik. Very nice. Nampak tu? Ya, dia tidak dia lembut tetapi dia tidak melekit-lekit di tangan. Ya, 10 hingga 15 minit perempuan pukul dan ni rupanya, ya. So kita perlu naikkan dia dulu selama setengah jam. Okey, kita tak mau tunggu. Kak Zaida dah siapkan terlebih dahulu. Ini yang setengah jam yang kita dah nampak tak? Ini yang dah Ini setengah yang dah jam. naikkan, dah diproofkan, dan yang ini baru tadi. You can see the difference ya. Oh, bezanya. Ya, 3 kali ganda. Alright. So yang ini perempuan perlu tutup dan kita perlu restkan dia. Restkan for half an Setengah hour. jam saja ya, setengah jam aja. Naik tinggi ya Kak Ya, Zaida. cantik. Anything got to do dengan yeast memang geram kita tengok kan. Oh. Dia macam gebu Dia sangat. macam mana kadang macam mana dia boleh jadi macam tu kan. Kadang-kadang terfikir juga betul tak? Ya. Takut pula kadang-kadang. Ha. Alright, so ini kita akan restkan dia, proofkan dia for setengah jam, 30 minit ya perempuan. Okey, so ini yang dah jadi. Okey, ni rupa yang dah jadi. Kak Zaida perlu timbang ya, setiap satu lebih kurang Nampak tu, senang ya. tekan je. Menggunakan penimbang ni. Ya, lebih kurang 2 ounce lah ya. 2 ounce ya, lebih kurang. Intinya dah siap ni. Ah, Siapa inti dah yang baru siap. masuk, okey, inti ni adalah rendang, rendang Padang. Jarang-jarang sekali ya kita makan pau bersama rendang. Pula rendangnya bukan rendang Yes, biasa. rendang Padang Padang lah pula. Selalu Okey. kita makan kalau yang pedas-pedas tu ialah kari ya, kari ayam. Yap. Jaranglah rendang ya, sebab orang pun renyah malah nak buat sebenarnya. Ni kalau dah ada paste, kan senang. Yang teringin kan, tiba-tiba teringin nak makan rendang. Bolehlah gunakan paste Paste Kak rendang Zaida Padang ni. Kak Zaida. Okey. Di samping kita buat yang nak lauk dapatkan, di samping kita buat lauk kita boleh buat juga inti macam ni inti apa? Inti Tok pau, pau. inti kari pap pun boleh. Okey, tadi saya nampak ada yang dah sharekan resepi untuk hari ni ya. Rose Kinan, thank you so much. Thank you so much. Saya tak dapat nak pinkan untuk hari ini. Jadi, viewers yang sedang menonton boleh scroll sebab saya ada pinkan komen sebab ramai yang bertanya waktu live dengan produk Kak Zaida, nak tanya macam mana nak dapatkan produk Kak Zaida. Jadi, saya terus pinkan di bawah contact number dan pautan. Saya providekan pautan sekali ya untuk terus ke aplikasi WhatsApp dan berbual terus dengan tim admin kita untuk dapatkan produk-produk Kak Zaida. Thank you so much ya Rose Kinan. Thank you so much. Dan juga yang itu yang saya nampak, yang saya tak nampak, yang tak run through. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Alright, seterusnya Kak Zaida. Saya bulat-bulatkan dulu ya. Bulat-bulatkan sebelum kita letakkan intinya. Cantik ya, dia punya bancuhan tu dia nampak. Dia tak melekat ya dan dia tidak oily. Dia tidak oily sebab kita pakai shortening sahaja. Okay, kita tengok Kak Zaida gentilkan macam mana. Saya nak gentil kat sini, tempat dia sempit. Okay, so gentil Hanya di atas tapak tangan je. Yes. Janji kita boleh gentil dia. Yes. Ya. Kita bulatkan dia sebab senang nanti kita nak shape dia lah. Right, that's the whole idea anyway. Nak bentukkan dia je sebenarnya ni ya. Okey. Nampak tu, tengok. Senang Laju je tengok Kak Zaida gentil. Okey Kak Zaida, mungkin ada baru-baru yang belum biasa nak lagi. tengok. Nak tengok macam mana Kak Zaida gentilkan tu. Okey. Gini letak aje, gentil aja.
Tu. Ya. Like this. And then kalau nak buat atas ni pun, papan ni pun boleh, cuma sempit. Ya, saya sempit. Sebab kita dah penuh dengan adunan kita ni lah. Kita dapat satu adunan, dapat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pau. Okey. Kalau perempuan rasa macam besar, boleh jugalah kecilkan sedikit. Ya, 2 ounce ni agak besar ya. Mungkin ambil 1,5 ounce. 1,5 ataupun 1 ounce pun boleh ya. Ya. So okey, now kita nak isi intinya. Okey. Nampak ya, perempuan tengok ya, intinya macam ni. Inti dia bukan jenis berminyak. Ya. Kita tak mau ada minyak nanti, sebab kalau minyak dia nanti takut bocor. Okay, Kita terus kita letak kat ni. letak atas parchment paper. Yes. Ataupun apa-apa kertas pun boleh lah. Tak semestinya parchment paper lah ya. Kertas apa-apa tu, kertas apa Kak Zaidah? Kertas yang orang buat baking. Ada yang colour kelabu tu pun boleh juga ya. Nampak tu? Senang je tengok Kak Zaidah buat tau. Masya Allah. I rasa kalau I buat pau Kak Zaidah, tengok Kak Zaidah, video Kak Zaidah ni, I rasa on repeat je. Mungkin setengah jam kot untuk gentel dia je. Ikutlah. Okay, so jadi kalau nak lah, jom je Kak Zaidah ni kena selalu praktis y'all. Kena selalu praktis. Bila you selalu praktis, ataupun tak semestinya you praktis buat pau je, you kena selalu bake, you kena selalu masak. Apa-apalah, you kena selalu masak, then you dapat tu ni semua trik-trik ni, tips ni. Macam mana nak handle. Kadang-kadang bila you tak rajin masak, you tu yang jadi takut tu. Right. Okay, nampaknya ada juga yang dah dapat paste ya. Alhamdulillah. Okay, so dah boleh buat pau. Ni dah ada resepi pau. Okay. Senang. Lepas tu masak pula rendang. Okay. Sebab susah juga tau kalau kita nak makan pau yang rendang ni ya. Selalunya pau inti kari. Pau pedas biasanya inti kari. Samia sana kata, Allah Bel, kalau susah alaskan dengan daun pisang je. Daun pisang pun boleh. Kan? Cuma nak cek daun pisang susah ya puan. Baik parchment paper. Mungkinlah kalau tempat yang senang, senang lah kan. Kalau ada pokok pisang kat belakang rumah tak apa. Kan? Kak saya dah pinjam tangan, comel je cara buat tu kan? Almaklum, kalau lah ada mesin macam tangan Kak Zaidah dekat rumah, lagi senang hidup. Okey, perempuan perlu letak jarak sikit ya, sebab dia akan kembang nanti. So, kena ada gap. Ya, dia akan kembang. Kak Zaidah, you nampak tak Kak Zaidah buat macam mana? Saya buat tepinya ni yang saya lepehkan. Tengah ni tu saya tak usik. Ya, saya akan tarik sikit je. Sebab kalau perempuan tarik lebar, nanti kita kan ada inti. So, nanti bila kita letak intinya, dia akan jarang nanti di bahagian atasnya. So, biar yang di bahagian tepi yang tertarik, rather than yang tengah. Pada atas ya. Depan tengah dia ni kalau boleh biar diisi, biar tebal lah. Jadi dia nanti dia naik cantik pau kita. So bahagian bawah tak licin tak apa ya Kak Zaidah? Tak apa, dia pun ada kertas kan. Okey, masih lagi ramai yang bertanya macam mana nak dapatkan paste rendang Kak Zaidah ni. Sementara Kak Zaidah buat tu. Alright, ini dia paste rendang Padang Kak Zaidah ni. Boleh dapatkan dengan menekan pautan komen yang saya dah pinkan di bawah, okey? Dan phone number pun ada sekali kita sediakan di bawah tu. WhatsApp tim admin sekarang dan buat tempahan dan kita boleh post ke seluruh Malaysia terus ke pintu rumah anda. Nanti nak masak paste rendang Padang Kak Zaidah dulu sebelum buat pau ni, kan? Sis Mas Mark Tobi. Assalamualaikum, kalau pau ni digoreng boleh ke? Pau ni nak goreng, nanti dia masuk minyak ya puan. Pau untuk goreng dia agak keras sikit.
Tapi kalau nak cuba, boleh lah ya. Cuma kalau pau macam ni digoreng, dia masuk minyak nanti, serap minyak. Sebab pau ni lembik ya. Right, sementara Kak Zaidah isikan inti tu, saya explain lagi ya. Ini adalah batter ataupun bancuhan yang Kak Zaidah dah bancuhkan tadi, dan kita biarkan dia, kita kembangkan dia selama 30 minit sebab I tengok ada ramai juga yang baru tune in, okay? So yang baru tune in tu, inilah hasil bancuhan. Sebentar lagi kita dah save live video ni, boleh tengok daripada awal ya macam mana cara dan juga bahan-bahan sekali. So yang ni dah kembang 30 minit, inilah seterusnya caranya. Cara seterusnya. Pengguna social distancing juga ya. Yes. Kalau tak nanti dia melekat. Dia melekat nanti susah. Yes, boleh hantar ke kalau order sebab rumah berada di zon merah. Okey, Mazita Tadari zon merah mana ya? Kalau nak tahu lebih lanjut, WhatsApp terus ya. WhatsApp terus team admin di 011 11204733 atau di talian yang lain di 0116420199 dan tim admin akan bantu anda ya. Jika anda berada di lokasi zon merah ataupun zon kuning, kita akan nak bantu anda tengok macam mana keadaan untuk kita sampaikan produk Kak Zaidah di rumah anda. Okey Bel, sementara nak tunggu Kak Zaidah ni, pada puan yang semalam tu ya? Yes. Siapa Puan ya? Salamah Mah. Okey, phone number 0189176911 katanya semalam kita pun terkejut ya. Katanya WhatsApp kita tak reply dan tak respon. Okey, sementara kita tunggu Kak Zaidah ni, kita nak disclose di sini ya. Kita cari phone number berkenaan ya. Phone number 0189176991 tiada di dalam sistem. Harapnya Puan Salamah Mah sedang menonton ya. Jika anda sedang menonton, boleh leavekan komen anda di bawah. Adakah ini nombor telefon yang Puan gunakan untuk kontak tim admin kita untuk pembelian? Okey, jika tidak, mungkin boleh berikan nombor telefon yang lain. Ataupun jika tak ada, Puan Salamah Mah WhatsApp dengan siapa ya? Boleh kami tahu. Sebab dalam sistem tak ada ya. Sistem ya? Untuk tim admin kita cari punyalah nombor telefon Puan Salamah Mah ni tiada di dalam sistem ya. Okey, minta puan cek balik, takut puan order lain kot. Kita takut ya, mungkin puan pasal kita pernah terjadi ya. Bekerja-kerja puan tu datang sini, kata dia dah suruh anak dia orderkan, tengok anak dia salah nombor telefon ya. Tak tahu anaknya contact phone number yang mana. Yes. Tapi kita dah providekan WhatsApp, kita dah providekan URL lagi. Tinggal hanya tekan pautan tu dan terus ke nombor telefon tim admin kita ya. Dia bukan apa Bel. Sekarang ni kan semua kebanyakan dah berniaga online ya. Kebanyakan ya. So mungkin ada yang confused. Nombor telefonnya mungkin nombor telefon lain ya. Kita dah cuba cari ya puan, takut betul-betul saya dah suruh tim kita cari betul-betul, jangan tersilap. Mungkin ada yang tersilap pandang, puas ya dia orang cari tak jumpa ya nombor puan. Mungkin kalau puan ada tengok, minta puan hubungi kita balik lah. Right. Ya. Okey, barang Kak Zaidah dah sampai. Saya Shah Alam Zon Merah juga. Boleh tim Kak Zaidah hantar dapat beg lagi. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Okey, mungkin macam kawasan Klang agak sensitif, jadi kita masih tim admin akan bantu anda ya. Kita nak tahu lokasi anda yang betul-betul di mana. Okey, hang in there. Alright, rakan-rakan Singapura, untuk nak dapatkan produk Kak Zaidah pun boleh cari kita punya rakan niaga. Nampaknya rakan niaga kita yang berada di Singapura dah munculkan diri, antaranya Encik Syahrum Sulaiman. Okey. Kalau nak, boleh kontak ya Encik Syahrum Sulaiman. Alright, Anak Abdullah, thank you so much. Rajin sangat. Okey, rakan-rakan viewers kita lain dah sharekan bahan-bahan yang Kak Zaidah gunakan untuk menu hari ni. Anak Abdullah sharekan cara-cara sekali. Alhamdulillah, thank you so much. Kan apa lagi yang kita nak minta, semua ada di situ ya. So please scroll dan tengok. Thank you so much yang bantu Kak Zaidah kat sini, okey, bagi tahu cara-cara. Sharekan juga bahan-bahan yang Kak Zaidah gunakan. Thank you Terima kasih banyak-banyak much for your help.
Alright, Kak Okey. Zaidah, ada yang Ya. bertanya, tepung tadi yang double action tu sama ke double dengan baking powder. baking powder biasa? Nama pun dah double action. So yang baking powder Kak Zara guna ni dia double. Power dia double. Alright. Ya, nama pun dah double action ya, double acting. Okay, so means kalau kita tak ada double acting tu, so kalau pakai yang biasa boleh ke Kak Zaidah? Boleh, tapi jangan jadikan 2 sudu pula ya. Nanti dia pedal lah nanti. Sebab mungkin mereka ada formula mereka sendiri untuk double acting. Jangan kita doublekan untuk action dia, okay? Okey, dah siap kita punya 15 biji pau. Okey, dia dah mula nak naik ya. So perempuan kena jarak-jarakkan sikit, dia dah mula nak kembang ya. Okey, kita akan tunggu setengah jam sebelum kita boleh kukus pau kita. Make sure that dia tidak terlalu rapat sebab dia akan kembang ya. Okey. Sedap bau pau ni ya. Alright. Yang dua There ni you dah go. mula nak naik ya. Yang dua awal tadi dah mula nak naik. So Kak Zara dekatkan sikit dengan kukusnya. Ya. So jadi cepat sikit dia naik ya. Kemudian kita perlu kukus dia selama 10 minit sahaja. Kukus kejap Kukus kejap sebab dia nipis saja. Ya, dia tak perlu lama. Kalau over steam ataupun kalau you terkukus lama, dia akan berkedut nanti. Dia akan berkedut, dia akan ada air, nanti dia akan jadi macam kembang melipir lah ya, ataupun dia biasanya dia berkedut. Alright, so Nur Alia pun tanya soalan yang sama Kak Zaidah. Bel, kalau ya saya, kalau tak ada tepung Hong Kong boleh guna tepung high protein tak? You guna tepung pau. Tepung pau you can get anywhere. Tepung Hong Kong dia je yang susah. Ya, tepung pau you boleh dapat di Hero pun ada tepung pau ya. Dia dalam kotak. I think brand Blue Key tak silap ya. Dia ada juga tepung pau. Boleh pakai tepung pau ya. Okey, cuma kalau you pakai tepung gandum pun boleh. Tinggal lagi tepung gandum dia agak berat. Nampak tu inti Kak Zara masak macam banyak ya. So kita boleh buat satu round lagi nanti with the inti. This is inti dia. Perempuan kena inti dia kena macam gini. Dia tidak berminyak, nampak tu. Ya. Dia tidak macam kita kena tumis bawang lada, jangan. Kalau misal kata you buat sendiri tanpa paste, you nak kena you kena tumis bawang semua, perempuan kena toast dulu. Ya, toast dulu, buangkan excess minyak dia. Lepas tu baru boleh letak dalam pau. Kalau tidak nanti dia akan meleleh nanti. Dia terkeluar daripada pau tu nanti. Ya, so intinya kena macam ni. Ya, dia tidak berminyak. Okey. Okey, Bel. Kita tunggu Blue dia Key sekejap ada lagi. untuk pau? Blue Key ke apa ya? Saya pun tak perasan, tapi dia ada dalam kotak. Warna biru. Kotak dia warna biru. Dia ada tulis itu tepung pau. Ya, dalam kotak ya. Dia macam macam self rising flour. Kat Kidmat ada dekat Speedmart. Speedmart 99. 99 Speedmart ada jual. Speedmart 99. 99 Speedmart. Pun ada jual dia dalam kotak. Hero pun ada ya, dia dalam kotak. Itu tepung pau. Pun boleh jugalah guna. Alright, Kak Zaidah. Kalau pakai tepung Hong Kong, but this tepung is expensive. Ini RM8.60 1 kilo. Ya. Alright, ada yang Yes. curious. Maaf saja nak tanya. Ya. Boleh ke kalau kita bakar dalam oven jadi macam roti? Tak boleh. Kalau nak cuba boleh lah. Dia tak Try. boleh. Kita Dia tengok sebab nanti apa? share Dia- dengan kita apa jadi. If you nak buat dia macam roti, dia kering tau. Roti dia a bit, kalau roti dia normally kita ke margarine atau kita pakai butter ya, atau kita ada add some susu. Dia tak ada ini tak ada apa, ini shortening. Shortening tak ada rasa apa ya puan? Shortening dia tak ada rasa apa. Kalau margarine at least dia ada rasa macam lemak-lemak sikit dia. Kalau butter memang of course lah ya. Ini lagi kita pakai shortening, there's no taste. So kalau you buat roti putih, roti tu dia tak sedap. Pau dia just rasa macam mana ya? You boleh rasa tau beza pau dan beza roti. Roti dia lain. Pau dia Ya. light. Pau dia light and then dia macam tak ada rasa apa. Sebab tu inti dia orang buat macam-macam. Pau ni. Ya, roti you boleh makan roti tu saja. Tak tu ada beza lagi dia. pau yang dalam dia tak ada inti. Tak ada. Kalau you buat pau tak ada inti, tak ada orang nak makan.
Ya. Alright, parameter CW. Hopefully betul ya. Okay, Puan. Kek lapis tu boleh simpan berapa lama kalau simpan di peti sejuk? Okey, simpan di freezer, di tempat beku. You simpan di freezer, dia tahan setahun pun tahan. Dia akan simpan rasa moist pada kek you kalau you simpan di tempat beku. Ya. Kalau you simpan di chiller biasa, ice box biasa, tempat kita simpan barang-barang biasa tu, dia akan jadi kering ya puan. Dia boleh tahan lama dalam 6 bulan tapi dia akan jadi kering. Jadi kek you tak sedap. So seeloknya simpan dalam tempat beku. So tepung high protein tak sesuai Kak Zaidah untuk buat pau? High protein dia nak buat pau ni dia kena ringan tepung ringan. Ya. Berapa grams puan? Lubunina berapa grams apa tu yang ditimbang untuk ni ke? Berapa gram satu? Untuk timbangan yang tadi tu ke nak asing-asingkan ke, nak dibulat-bulatkan ke? Yang itu Kak Zaidah gunakan ounce juga ya, dengan berat 2 ounce. Cuma Moripan saja saya guna satu paket 11 gram. Dia original recipe. Ni resipi tahun 80-an ya. Original resepinya Tunjuk ni nampaknya kedai kek Kak Zaidah. Kedai kek Kak Zaidah was like 1990s ya. Ini resipi saya walaupun nampak putih tetapi you can see atas ni ialah kedai saya dulu di Johor Bahru. Kedai kek Zaidah. Ini tahun resepi lama ni. Ini resepi lama tapi tahun 90-an saya mengajar ni ya di kedai saya. Tetapi resepi dia ialah tahun 80-an. Ya, tahun 80-an ya. Dan waktu ni kita tak ada dry yeast. Kita pakai semua fresh yeast ataupun yeast basah. Resepinya semua in ounce ya. Nampak tu. Ni resepi lama sebab tu kita pakai abu cam. Kalau resepi sekarang dah tak ada abu cam lagi. Dia pakai alkaline water. Taklah. Alkaline water pun dah tak ada. Orang sekarang punya pau dah tak ada dah alkaline water semua. Dah pakai tak ada. tepung aja. Tepung yang dah siap. Tepung pau. Zaman saya dulu tak ada tepung pau. Kita guna Hong Kong flour untuk buat pau. Zaman saya dulu ya. Zaman tahun 80-an, awal 90-an, there is no tepung pau at that time. Kalau kita nak buat pau, kita nak buat kuih-kuih yang ringan, yang kita steam, ataupun roti-roti yang steam, kita akan pakai Hong Kong flour. Ya, Hong Kong flour ni buat kek pun boleh, buat pau pun boleh. Ya. Alright, the coffee room Kak Zaidah boleh guna untuk filling quiche tak ni? Thank you. Quiche ni? Paste dia boleh lah. Paste quiche. Paste dia boleh lah. Paste rendang tu boleh lah buat quiche. Tapi quiche dia tak kering macam gini lah ya. Quiche dia basah lagi. Dia basah. Boleh je. Right? Yes. Bergebas gitu ya, Nina. Alright, Roy Idris. Hari tu saya nak buat apam tak jadi sebab buat ibu tak mau naik. Sampai 6 kali cuba tak mau naik juga. Kenapa tak naik? Tak naik masuk je. Guna air suam biasa saya buat ibu naik tapi kali ni buat tak mau naik. Kenapa tu? You pakai Moripan tak apa. You pakai Moripan ataupun instant dry yeast tak naik tak apa. Sebab dia yang sebenarnya instant dry yeast ni kita tak perlu naikkan dia, tak perlu buat dia macam ibu. Dia masuk straight pada tepung pun boleh. Cuma kita nak dia lebih dia cepat kembang yang sebenarnya. Ya, tapi kita tak perlu tunggu dia naik. Kalau yeast basah ya. Yeast basah yang zaman-zaman 80-an tu you tak boleh bancur dengan tepung direct. Dia kena bancur dia, bagi dia naik, baru dia proses nak naik dengan tepung tu lebih mudah. Itu dulu. Sekarang instant dry yeast tak perlu nak tunggu dia naik puan. You just put dalam, bancur macam Kak Zaidah bancur tadi. Kita tak perlu naik pun. Tak payah tunggu dia naik. Tak payah. Bancur terus masuk. Bancur je, cuma nak bagi dia sebab dia kan kering, biji-biji. So kita perlu kembangkan dia sekejap je, tak perlu sampai naik betul. Ya, dia still naik. Ya. Alright, Kak Zaidah. Yes, nampak ni dia dah naik sikit. Timbangan ounce nak tukar ke gram macam mana Kak Zaidah? Inilah ni pakai je ni. Ini penyelamat segala-gala. Saya selalu bila saya bagi resipi je ramai yang akan bertanya Kak Zaidah. Macam mana Kak Zaidah nak tukar ounce to gram, gram to ounce. You just use timbang macam ni. Kadang-kadang puan ada timbang ni sebenarnya. You tak tahu dia ada ounce. Alright, so ini kita boleh tukar unit. Nampak kat sini unit dia adalah, okay, kita tunjuk dekat Facebook dulu ya. Alright, yang ini ounce. Okay, so you nak tukar unit, kita tekan unit dan dia akan tukar. Ini dia punya apa orang panggil B apa Kak Zaidah?
B. Okay, ni kg nampak. This is kg. Itu timbangan berat, Berat. kilo. Ini gram, kalau nampak? tu gram. Okay, so kalau nak cari brand constant yang Kak Zaidah gunakan, kat online I rasa ada jual ni Ada. Okay, so kat sini dia ada. Nampak ada banyak tau unit. Okay, dia ada ada- gram, ada ounce, ada... Dia ada pound. Pound, yes. LB is pound. LB is pound, dia ada Yes. pound dan dia ada ounce. Ya. So tu kalau you all ada imported senang recipe from pound. Mak Saleh banyak pakai ounce pounds ya. Ya. Ounce is like gram. Okay. Gram is yang ratus-ratus gram. Yang bila dah naik 1,000 ke atas dia akan jadi kilo. Dan kalau untuk ounce sama juga 1 hingga 15 tu dia panggil ounce. Bila dah masuk 16 ounce dia jadi 1 pound. Yes. Ha. Alright. Okay. Okey, Itu Kak Zaidah lah untung ya. Siapa berzaman-zaman saya untung ya. Yes. Sebab kita dulu sekolah kita belajar ounce, gram, no gram. Kita belajar ounce, kita belajar kita tak ada metrik. Ya, lepas tu baru kita dah masuk form 4, form 5 baru kita belajar metric. matrix. Jadi kita masih pandai ounce dan gram. Budak-budak sekarang ni yang tak tahu ounce ni. Okay, Ya? sebab ounce dengan orang-orang pound zaman sekarang yang tak tahu. sekarang ni measurement yang digunakan commercially adalah di States ya, di United States. So kalau di Europe ataupun Asia macam kita memang kita pakai matrix ya. Matrix. So Kalau UK bak kata semua- Kak Zaidah memang untung lah Kak Zaidah lah untung sebab I boleh pakai dua-dua. You all macam agak blur bila kita cakap ounce. Dan kalau saya dulu kita pakai inches. Kat US tu inches ya. Inches. You all sekarang tak pakai inches, pakai cm, pakai apa? Saya tak tahu cm tu. Millimeter. Milimeter, mililiter. Air dulu kita pakai ounce ya. Sekarang kita pakai flow ounce dipanggil ya. Yes. Sekarang panggil mililiter, liter. Tu beza dia. Untunglah you all sama kakak-kakak zaman Yes, dulu. kita boleh pakai dua-dua. Zaman-zaman sekarang ni yang blur betul. So you can go both ways. Yeah. Okay, matrix dan juga Kita tak ada ni, you kita can ada go to the penyelamat. west untuk guna ounce dan juga pound. Okay, dulu kati sekarang kilo. Betul. Dulu 1 kati. ounce is about 28 gram. Yes, Rajeswari Sinan. Yes, thank you so much for sharing with us. Dulu kita pakai kati ya, sekati, 2 kati, 3 kati like that ya. Now dah pakai kilo. Alright, Kak Zaidah. So Yes. sekarang ni actually we give some space for pound ini untuk kembang. Jadi sekarang dia dah kembang berapa minit Kak Zaidah? I think dah 10 minit ni. 10, 15 minit. You boleh fokus sikit Bel. Yang sebenarnya saya kena tutup ni untuk nak bagi dia cepat naik. Tu nampak dia dah mula nak kembang tapi belum cukup untuk kita nak mengukus dia ya. Alright. Okay, ada soalan yang Kak Zaidah boleh jawab sementara kita nak saya nak tunjuk yang dah siap yang sebenarnya. USA pakai matrix. Matrix. Is it? Siapa yang duduk di US? Mungkin boleh Tapi share dah dengan tidur kita. ya. Orang yang di US dah tidur dah sekarang ni. Selalunya diorang Even Hawaii yang dekat dengan kita pun rasanya dah malam dah ya. malam ya. Memang malam. So I'm so sorry Waktu about tidur. that. Kita selalunya ada viewer daripada Hawaii semua, tapi now maybe dia orang dah tidur lah ni. Ya. Alright, Okay, sekejap selalu ya. kita ada rakan-rakan yang di perantauan, yang ada di Australia, yang ramai juga yang daripada States ya, daripada Florida, daripada Chicago, yang South America yang banyak join kita, dan juga daripada Hawaii pun ada. Tapi sekarang tak boleh ya sebab dah lambat. Itu apa pula Kak Zaidah? Ini dah actually ni Kak Zaidah dah terproof dia lebih daripada setengah jam tadi ya. You see, dia dah lebih pada setengah jam. Dia agak turun sikit. Sebab tu Kak Zaidah kata jangan lebih pada setengah jam. Ya, you must time dia. Setengah jam aja cukup. Terus Steam. kukus. Jangan tunggu. Ya, ini tadi pasal saya sibuk sangat. So dia agak sedikit turun. Ya. Okey. So ini rupa pau yang kita dah kukus tadi. Okey, tengok dalam dia. Tengok dalam dia kan? Saya tak boleh kukus lagi ni ya. Have to wait for another maybe 10-15 minutes lagi ya. Okey, ada soalan Bel?
Dulu kalau pergi kedai pakai timbang dacing tu yang ringan dan timbang besi tu yang berat. Lama betul tu. Itu lama sangat. Itu lama tu ya, lama-lama. Rasanya tu lama. I mean, mungkin di bahagian rural areas mungkin masih lah kot masa zaman dulu kan. Okey, ni rupa pau kita ya. Wow, so licin like that. Tingginya. Okey. So, kita kena tunggu sekejap ni lagi ataupun kita kena sambung ke macam mana. We cannot wait for mungkin perempuan boring pula nak nunggu Kak Zaidah ya. So maybe kita sambung waktu kita mengukus nanti and then kita sambung pada video yang kita buat ni ya. Sebab kita tak boleh tunggu, saya tak boleh kukus sekarang, nanti dia naik dia tak cantik. Dan saya juga tak boleh nak menunggu dia lagi 10-15 minit. Mungkin tak ada apa yang kita nak buat in between time ya. So kita akan endkan dulu video ni, live ni. Saya tak pakai mic. Dengar tak? Okey, Kak Zaidah repeat balik, saya tak pakai mic. Okey. Now, mungkin ada yang tercengang juga, apa Kak Zaidah ni bercakap ni. Saya tak pakai mic ya. Okey, now. Kita nak tunggu yang ini lagi lebih kurang 10 hingga 15 minit. Saya rasa macam kita akan berhenti dulu dan kita akan sambung, kita akan buat video ya untuk macam mana Kak Zaidah kukus ni dan kita akan masak selama 10 minit. Paling lama 15 minit. Jangan over steam dia puan. Kalau you over steam dia boleh berkedut. Yang ini bukan over steam, ini over proof. Ya. Ini dah terlebih proof ya, sebab itu dia agak flat sikit. Ya, dia dah terlebih. Dia tak boleh lebih pada setengah jam ya. Dia setengah jam terus kukus. Dia pasang timer. Kak Zaidah tadi sibuk. So yang ini kita akan kukus setengah jam. And then kita akan sambung balik nanti videonya untuk saya tunjuk result yang kita buat ni tadi. Ya, so maybe Bel boleh tunjukkan ni lagi sekali. Bel. Sikit lagi ya, lagi 10 minit dah boleh kita kukus pau kita. Kukus selama 10 minit sahaja. Okey. Now, okey, ini paste yang Kak Zaidah guna tadi untuk buat intinya, iaitu paste rendang Padang. Ya, saya guna lebih kurang tadi. Kalau untuk satu adonan ni perempuan hanya boleh pakai dalam 5 sudu. Saya buat banyak tadi intinya ya, sebab saya ada satu lagi adonan yang perlu saya buat. Tu yang saya guna banyak sikit tadi intinya ya. Kalau perempuan tengok intinya masih ada balance tadi ya. Itu untuk saya buat yang ini. Ini yang saya ngadun waktu kelas tadi. Ya, waktu saya mula ajar. Dia dah naik separuh ya. So we wait another 15 minutes ya. Okay. So ini paste-nya for those yang berminat untuk nak dapatkan paste rendang Padang Kak Zaidah, bolehlah WhatsApp kita di nombor Bel dah pin ya, ataupun 0111204733 untuk dapatkan paste ni. Dan nombor lagi satu Bel di 0164201979. Okey. So hingga kita tunggu sekejap lagi. Kak Zaidah tolong bukakan lagi sekali. Kak Zaidah, suara Kak Zaidah tak dengar tadi masa Kak Zaidah buka. Alright. Saya buka yang ni pula ya. Okey, nampak tu? Kita buka dia. Wow. Salah buka ni, ke tepi. Ya, intinya kat dalam, kat tengah. Tu nampak intinya. Ya, Tapi ini yang penting ya, nampak tekstur pau ni. Orang biasa makan pau kan dia suka siap kulit dia ni kan. Kak Zaidah kalau makan pau, saya memang suka siap kulit ni. Kenapa ya Kak Zaidah? Tak tahulah, dia macam pasal dia kena angin, dia jadi macam kering ya. So macam itulah intinya. Wow. Ya, inilah rupanya. This is where Kak Zaidah dah overproof dia lebih dari setengah jam. Saya busy sangat nak prepare for live. So this is the result. Dia akan a little bit flat. Ya, sikit flat. Pasal dia dah terlampau naik. Dia setengah jam sahaja, dah just nice untuk kita kukus dia. Kukus selama 10 minit ya perempuan. 10 minit dah ready, dah masak ya. Tapi make sure that airnya mendidih.
Okay, so kita stop dulu dekat sini dan kita sambung kejap lagi untuk nak dapatkan result yang kita buat waktu live ni ya. Okay, so kita jumpa kejap lagi. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.